Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar. Okay, semua dalam keadaan sihat. Cikgu doakan insya-Allah. Hari ini kita sambung lagi iaitu pembelajaran kita pada part 3, bab 3 reka bentuk dan instrumen pemasaran. Okay, RBT tingkatan 3. Tapi dalam subtopik ni, cikgu nak pelajar dapat mengenal pasti kaedah reka bentuk periklanan. Okey. Jadi pelajar dapat menerangkan ataupun mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, contohnya ni lah pada gambar ni. Okey, ada gambar tentang iklan air iaitu produk minuman. Okey, jadi macam mana kaedah yang digunakan. Okey, seterusnya pelajar kena tahu apakah itu periklanan. Okey, apa dia pengiklanan? Iaitu sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Jadi keyword dia adalah persembahan. Okey, persembahan atau komunikasi berbayar ditujukan kepada golongan sasaran. Siapa golongan sasaran? Golongan sasaran iaitu adalah pengguna. Okey. Jadi mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Jadi idea daripada penaja tadi, dia promosikan, dia perkenalkan, dia meningkatkan, melariskan jualan untuk siapa? Untuk semua pengguna yang ada di Malaysia. Itu contoh di Malaysia lah. Okey, seterusnya. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan. Karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan untuk memasarkan produk. Kat sini terbahagi kepada 7. Okey, yang pertama matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, yang ketiga demonstrasi, yang keempat perbandingan, yang kelima kiasan atau ibarat, keenam kenyataan merangsang, ketujuh gambar pegun. Jadi kita akan pergi kepada setiap 7 yang di bawah kaedah reka bentuk periklanan ni. Okey, kita tengok yang pertama. Pergi kepada matlamat produk. Jadi setiap produk yang dihasilkan perlu ada matlamat dia. Contoh kat sini, bagi memperkenalkan ciri-ciri atau istimewa produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi mesti ada matlamat lah. Contohnya kalau dalam gambar tu adalah pil vitamin. Okey. Jadi matlamat dia apa? Untuk memberikan vitamin C. Okey, untuk menjaga kesihatan, mengurangkan masalah, okey, ataupun penyakit. Jadi setiap produk yang dihasilkan semuanya ada matlamat. Okey, seterusnya. Penyampaian fakta. Fakta yang disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Okey, kalau tengok daripada gambar tersebut, okey, dia tuliskan multi-purpose cooker. Jadi, kat situ dia tunjukkan periuk nasi ni boleh dipelbagaikan kegunaan dia. Bukan sekadar memasak nasi, dia boleh merebus. Okey, dia boleh apa lagi tu? Mengukus. Jadi, iklan ni sampai kepada pengguna. Jadi pengguna pun dapat jugalah salah satu fungsi produk yang dihasilkan. Itulah namanya penyampaian fakta. Okey, seterusnya demonstrasi. Jadi kat sini iklan ni disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa atau secara langsung di hadapan pengguna. Demonstrasi ni banyaklah. Kita boleh tengok contohnya rancangan masak-masak di TV. Okey, ada chef yang terkenal. Okey, kalau bulan Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan. Okey, itu yang dihasilkan secara demonstrasi. Tunjuk cara. Okey, tunjuk cara macam mana produk itu digunakan. Okey. Kalau tengok sini, tengoklah. Okey, chef-chef terkenal ni. Okey, menunjuk cara. Okey, seterusnya. Perbandingan. Okey, jadi perbandingan antara produk baru dengan produk yang telah lama. Okey, berada di pasaran. Jadi contohnya saya ambil kat sini, perbandingan iklannya adalah sabun basuh. Okey, kalau pelajar nak tengok macam mana dia perbandingkan dengan produk yang lain tapi tidak dinyatakan produk tersebut. Okey, kita boleh tengok contoh iklan.
pasal pakaian putih, siapa pakar? Sama je lah. Dengan Fab Perfect, pakaian puan akan menjadi lebih putih. 1, 2, mula! Dua-dua kotor. Bagaimana nak kembali putih? Dengan Fab Perfect, kotoran mula hilang dalam rendaman. Kotorannya dah hilang. Dengan Fab, saya tak perlu sentuh lagi. Wow. Dengan Fab, ia putih. Fab Perfect, pakar memutihkan pakaian. Okey, jadi kat sini nampak perbandingan tu macam mana dihasilkan. Okey, jadi dia tak sebutkan nama brand tersebut, dia cuma tulis brand X. Okey, itu perbandingan. Okey, jadi kita terus kepada hiasan atau ibarat. Iklan yang diterjemahkan melalui hiasan atau ibarat untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya pengguna menggunakan produk mereka. Okey, jadi dia menggunakan hiasan lah. Okey, ataupun ibarat. Okey, kita boleh tengok contoh video ni. Puak. เอาฉีดดิ เช่นใดผม ไม่ตายซื้อยี่ห้ออะไรมาเนี่ย เช่นใดไงมึงจะไปไหน กำลัง กลับไปไหม อ๋อ จะกลับไปบอกเพื่อนว่าเชียนไรกระจอกใช่มันทำอะไรพี่ไม่ได้ต่อไปนี้พวกเราจะไม่ตายตายแต่แล้วตาย จงไม่บอกตัวว่าพวกเราบอกตัวนี้บอกก่อนว่าอย่าแตะตัว Okey, jadi saya rasa tu je contoh video iklan hiasan ataupun ibarat. Dia ibaratkan contohnya mula-mula nampak macam fungsi produk tu tidak sampai untuk membunuh lipas-lipas tadi, dan akhirnya apabila dia balik ke sarang, lipas pun mati disebabkan oleh sentuhan kepada lipas yang dah terkena semburan tadi. Bermaksud kat situ hiasan ni maksudnya bukan serta-merta lipas akan mati, dia akan bawa racun tu ke sarang dan akhirnya satu koloni tu mati. Okey, itu ibarat atau hiasan. Okey, seterusnya saya pergi kepada kenyataan yang merangsang. Okey, jadi kat sini kenyataan yang merangsang dia untuk membuatkan pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Kalau tengok iklan kat sini, Act 50 Intelligent Imaging. Nampak ayat dia tu dengan gambar dia yang menunjukkan kemodenan dan sekali dia letak sekali dengan harga. Okey, kat situ menyebabkan kita rasa apa? Tertarik dengan produk yang diiklankan. Okey, seterusnya gambar pegun. Kat sini titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Okey, contohnya macam ni lah toolbox ni dalam dia semua ada spanner
yang pelbagai jenis tersusun cantik dan dia tidak ada apa-apa tulisan. Itu adalah gambar. Pegun menunjukkan toolbox ini disusun dengan kemas dan menarik. Kat sini pun dapat menarik perhatian pengguna. Okey, seterusnya. Okey, rasanya habis setakat ini sahaja kelas saya pada hari ini. Diharap pelajar dapat mengulang kembali, melihat kembali, membuat ulang kaji. Dan saya juga ada meninggalkan sedikit tugasan di dalam Google Classroom di mana pelajar perlu menjawab, mengisikan tempat kosong berkaitan dengan video kita pada kali ini. Saya harap pelajar dapat duduk di rumah, membuat ulang kaji, belajar bersama cikgu-cikgu kamu, dan patuhi SOP kita lah. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Kita akan jumpa pada part seterusnya. Bye-bye.